Okay, right. So kita boleh we proceed with chapter 3, psychometric, applied psychometric. Okay, so starting from this topic, we will see a little bit of calculation. Okay, but it is just a simple calculation. Just that you need to have a good understanding on, of course, the basic psychometric and the air conditioning processes that involve in the uh, processes. Alright. So the first 9 or 10 slide basically are based on basic psychometry. Okay, so we start with the first one. Uh, Psychometry of air is basically the science dealing with the physical laws of air and water mixture. Okay, so we have air in the form of dry air and then water in the form of water vapor. Okay, so air conditioning, we are dealing with atmospheric air. Okay, so as we know, our atmospheric air consists of mainly dry air and a small portion of water vapor. Okay, so if we look at this composition of gases, okay, that make up the uh, atmospheric air, mostly we have nitrogen, okay, 78 plus percent, okay, by volume, and then followed by oxygen, almost 21% by volume. Okay, so we have other gases, okay, such as argon, carbon dioxide, hydrogen, okay, but the percentage is very small. Okay, so I think the same thing that you have learned in thermal, okay, especially in combustion. Okay, so in combustion, I think you analyze nitrogen equal to 79%, oxygen equal to 21%. Okay, so when you uh, do your uh, chemical equation, you balance your chemical equation, okay, reaction, you have the fuel, okay, CnHm, for example, plus 3.76 O2, okay, because in combustion, oxygen is very important. Okay, in our case, dalam case kita, for air conditioning purpose, still oxygen is very important, okay, because we supply air to a space and we have most of the time occupant in the space. Okay, so our occupant, of course, we or they inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Okay, so uh, from time to time, okay, our CO2 content will increase, alright, due to okay, and then because of that, we need to do ataupun we need to introduce fresh air intake, okay, to the into our system, okay, to replace the diminishing amount of oxygen, ataupun kita nak introduce more oxygen into the air. Okay, so and then next we have the Dalton's law of partial pressure. Okay, so the total pressure, okay, normally when we mention about total pressure is 1 atm. Okay, 1 atm, 1 bar also equal to 1.325 kilopascal. Okay, so it is more or less a similar thing. Kesemuanya adalah total pressure, okay, which consists of the sum of their partial pressure. Okay, so tadi kita ada mainly dry air and a small portion of water vapor. Okay, so therefore kita punya total pressure ni, okay, 1 atm, 1 bar ni,
is basically PA plus PV. Okay, and if you still remember, the amount of PA is much greater than PV. Okay, because why? Because in atmospheric air we have more dry air compared to water vapor. Macam saya mention tadi, dry air lebih banyak daripada water vapor. Okay, so I think previously if you calculate the value of PA, okay, mungkin kamu dapat 96, 98, okay, 100, 99 lah, which is satu figure yang besar lah. Okay, so PV ni the rest lah, the remaining tu 2 point something, 3 point something. Okay, so in term of mass, it is simply you sum up the mass of dry air and water vapor. Okay, you get the total mass. Okay, but for enthalpy, okay, you have to multiply the enthalpy for water vapor with the omega. Okay, omega ni humidity ratio lah. Okay, because this omega represent the exact amount of water vapor in the air. Okay, nilai Hg or Hv yang kita dapat tu is actually content of energy, okay, enthalpy of water vapor, okay, without considering the amount of water vapor in the air. Okay, so bila kita kali dengan ni, kita akan dapat lah dia punya exact amount of enthalpy. Okay, so kalau pressure P, PA plus PV, mass pun MA plus MV. So H, we have HA plus omega HV. Okay, so for HA, since we are dealing with dry air, okay, which we can treat it as an ideal gas, so H enthalpy can be replaced with CPT. Okay, and then as for HV, okay, enthalpy for water vapor, okay, previously you used this equation. Okay, some of you probably use a slightly different equation. Okay, for example, 2500.8 plus 1.18T or something. Okay, so it is a slightly different equation. Okay, based on different literature, okay, or reference, but it's okay. The value is more or less almost similar lah. Okay, so ini HV. Okay, so kita guna formula ni lah. Okay, or otherwise we can also get the value of HV from property table. Okay, so we refer to table A4. Okay, the temperature table for water. Okay, so we refer to the column for enthalpy for saturated vapor. Okay, and then we refer of course to the temperature. Okay, cuma nak gunakan table ni dia agak leceh sikit. Okay, because why? Because in air conditioning application, our temperature sometimes 18, 21, 22, 23. Okay, it is not the value that are available in the property table. Okay, so kalau macam tu kita kena buat interpolation lah, which is not to say tedious, tapi slightly time consuming lah, ambil masa sikit. Okay, so therefore most of the time we use this kind of formula. Not necessarily this formula, tak semestinya formula ini saja, tetapi formula-formula yang lebih macam ni dan yang lain-lain. Alright. Okay, next
So ini semua ni properties of air. Okay, we are talking about properties of air. First, the pressure, mass, enthalpy. Okay, ini enthalpy in detail. And then slide number 5 is the relative humidity. Okay, so relative humidity is basically a measure of the amount of moisture, okay, in the air relative to the maximum amount of air that it can hold at the same temperature. Okay, so contohnya, contohnya saya ada satu bilik. Okay, dalam bilik saya ada udara. Okay, so saya ambil udara tu, saya timbang lah. Let's say total is 1 kilogram. Okay, 1 kilogram of dry air at a particular temperature. Okay, pada temperature yang sekian-sekian lah, certain temperature. Okay, dalam dry air saya tu ada small portion of water vapor. Okay, let's say saya boleh capture water vapor tu. Okay, dan saya masukkan dalam bekas lah. Okay, dalam bekas. Kalau water vapor tu separuh daripada dalam bekas tu, okay, bekas tu maksimum maksimum yang dia boleh hold. Kalau water vapor tu separuh daripada bekas tu, meaning the relative humidity is 50%. Okay, saya ada bilik, dalam tu ada udara, dry air plus water vapor. Okay, udara dalam bilik tu saya capture dia punya water vapor dan saya compare lah, okay, berapa yang dia ada dan berapa maksimum yang dia boleh ada. Okay, so kalau dia ada separuh daripada botol ni, meaning RH 50%. Okay, let's say saya apply humidifying process, okay, and then the water vapor increase, of course dia akan increase lah sebab saya apply humidifying process. Okay, so let's say dia increase until 3/4. Okay, so bila dia increase to 3/4 of the bottle, means the RH is 75%. Okay, and then saya further humidify the air. Okay, maksudnya saya teruskan proses humidifying. Lama-lama dia pun penuh botol ni. Okay, so bila dia penuh botol ni, meaning dia 100%, or we call it saturated air. Okay, kalau saya sambung lagi humidifying process, okay, dia dah tak boleh tambah lagi dah. Okay, it cannot be 110%, 120%. Okay, because maximum yang dia boleh pegang, hold, exist is basically 100%. Okay, so humidity ni kita boleh play around with that. Okay, either we want to increase the humidity or we want to reduce the humidity. Okay, in some application, okay, especially in clean room environment, operation theatre, we would like to have a very low humidity. Okay, so that one, the first one is on relative humidity. We have another thing, okay, also called humidity, but this one is specific humidity. Okay, or we call it humidity ratio, or simply we call it omega, based on the so-called macam simbol ni lah. Okay, so kalau relative humidity tu berapa amount dia, okay, with reference ataupun with respect to berapa maksimum yang dia boleh hold. Kalau specific humidity, katalah tadi separuh botol tadi tu, okay, saya ambil berat dia, okay, dapat sekian-sekian gram atau kilogram vapor. Lepas tu saya bahagi dengan total dry air di dalam bilik ni, okay, dalam bilik saya tadi tu. Okay, so katalah saya capture dry air semua tu, berat dia 1 kilogram. Okay, so saya akan bahagilah berat water vapor, okay, bahagi dengan 1 kilogram dry air. Okay, so that's why kalau kamu ingat omega ni unit dia kilogram, ada
subscript V over kilogram subscript A. Okay. So kalau logically kilogram per kilogram tak ada unit lah. Tapi dia nak differentiate between kilogram of water vapor and kilogram of dry air. Okay. So dia ada perkaitan lah ada perkaitan between relative humidity and specific humidity. Okay. Sebab dia memang berkait dengan content of water vapor tersebut di dalam dry air. Okay. Ataupun atmospheric air kita lah. Okay. So dia punya perkaitan tu ada dua formula lah. Either this one, the relation between relative humidity and specific humidity, or if we rearrange omega equal to this one. Basically these two equations are similar. It's just that the arrangement of the equation. Okay, so this one specific humidity. So yang tadi tu MV over MA the specific humidity. How about if saya terbalikkan, MA over MV is known as relative humidity sir? Sorry, ulang balik. Kalau kat sini specific humidity, MV over MA is known as specific humidity. Kalau saya terbalikkan dia, is it known as relative humidity? Okay, dia tak sama. Tak sama kalau specific humidity, dia relation between vapor dengan dry air. Kan? Okay, so dia ada unit lah, kilogram vapor over kilogram dry air. Tapi relative humidity, dia berkaitan dengan vapor tu saja. Content dia, mass dia bagi dengan mass yang maksimum dia boleh ada. Dia tak ada refer to orang kata apa, dry air punya content lah. Dia hanya refer to moisture saja. Amount moisture pada ketika itu bagi dengan amount of moisture, maximum amount of moisture that it can hold. Faham sir? Okay. Alright. So bila ni moisture dengan moisture kan, so dia punya unit tak ada lah. Yang ini moisture dengan dry air, so dia ada unit. Thank you sir. Okay. Alright, so next air temperatures. Okay, kita ada 3 air temperatures. Okay, basically saya rasa kamu pun dah pernah tahu. Okay, the first one is dry bulb temperature, which is the ordinary air temperature. Okay, and then number 2 is wet bulb temperature. Okay, which is ordinary air temperature. Okay, but we measure it including the content of water vapor. Okay, so ini udara kering, ini udara basah lah. Okay, so called macam udara basah lah, wet bulb temperature. Okay, kalau dalam lab aircon dulu masa kamu buat MEC 554, kamu ada 2 termometer. Satu termometer biasa, satu lagi termometer dia balut dengan kapas basah ataupun kain lembap. Okay, because dia nak measure including the water vapor content inside the air. Okay, itu 2. Yang ketiga is the dew point temperature. Okay, so which is the temperature at which vapor condense, vapor condenses when cool at constant pressure. Okay, dew point temperature ni kita nak tahu in certain cases, especially in HVAC application, akan berlaku condensation ke tak. Okay, ada benda yang kita boleh elak, ada benda yang kita tak boleh elak. Alright, sebagai contoh kita ada cooling process. Udara kita kena cooling coil yang sangat sejuk. Okay, so dia condense, yang tu kita tak boleh elak. Okay, satu lagi udara dalam ducting, dia
lebih sejuk berbanding udara luar ducting. So without proper insulation, okay, pertemuan udara sejuk udara panas tu akan menyebabkan water vapor dalam udara panas tu condense di permukaan ducting. Okay, so benda tu kita nak elakkan. Okay. Okay, konsep dia macam ni lah. Saya ada bekas saya ni. Okay, satu botol air. Alright. So dalam botol air ni saya ada air sejuk 5 darjah Celsius. Okay. Dalam bilik saya sekarang aircon. Let's say 20 darjah Celsius. Akan ada tak water droplet dekat permukaan ni? Okay. Most likely akan ada water droplet. Okay. Dekat permukaan botol saya ni. Okay. Kenapa jadi macam tu? Sebab udara dekat sekeliling pada suhu 20 darjah Celsius tu, okay, dia dah reach dia punya dew point temperature. Okay. So disebabkan tu, because of that, water vapor dalam udara tu, dalam udara bilik ni, at 20 degree C, dia akan condense, okay, dan terbentuk dekat ni lah. Okay. Saya rasa fenomena ni kamu tahu kot, kalau kamu ada air sejuk letak atas meja, biarkan 5 minit, 10 minit, nampak lah macam cawan tu basah ke, something like that. Okay. Tapi concern kita, itu fenomena yang biasa kita tengok lah. Tapi kalau saya ada air 10 darjah Celsius, bilik saya 20 darjah Celsius, udara tu 20 darjah Celsius, adakah berlaku condensation? Okay. Tak tahu, kita tak tahu. Kalau 15 darjah Celsius, adakah berlaku condensation? Okay, pun kita tak tahu. Okay, tetapi cara macam mana kita nak check condensation ni berlaku ataupun tidak? Okay, from, let's say we use the psychrometric chart. Okay, kita ada psychrometric chart, kita ada temperature and humidity for example. Okay, so kita boleh plot. Katalah ini point kita, kita tarik pergi ke kiri ni, kita boleh dapat berapa dia punya dew point temperature. Okay, sama ada kamu boleh baca dekat sini ataupun dah sampai sini ni kena tarik ke bawah, tengok berapa temperature kat bawah ni. Okay, so one thing, dew point temperature ni always lower than the dry bulb temperature. Okay, lagi rendah. Okay, so kita boleh check lah, let's say 35 darjah Celsius, kat sini nilai dia mungkin 10 ataupun 8 lah, 8 darjah Celsius. So, kalau air saya 10, tak akan berlaku condensation lah dekat permukaan ni. Okay, sebab 10 lebih tinggi daripada dia punya dew point temperature. Okay, so 3 jenis so 3 jenis temperature, dry bulb, wet bulb dan dew point lah. Dalam HVAC, dalam particularly in this chapter, kita banyak main dry bulb dengan wet bulb. Okay, tapi bukanlah satu perkara yang susah pun, just kita nak pakai je value dia. Dew point ni normally in operation, bila kita ada masalah condensation dekat unit, dekat ducting, dekat dinding. Okay, ni kita nak investigate ni, kita kena tahulah dia punya air properties, okay, at that location. Okay, dan kita nak tengok berapa dia punya dew point temperature, dan kita nak investigate lah kenapa berlaku condensation. Okay, sebab kalau macam condensation ni berlaku kat dinding, lama-lama dia boleh menyebabkan kulat lah, for example dekat permukaan dinding tu, sebab dinding tu lembab. Okay, so next, psychrometric chart. Okay, saya rasa semua orang dah pernah pakai, boleh pakai. Saya rasa kalau ada siapa-siapa yang dah terlupa, tak ada masalah. Kita will just spend
minit, 2 minit, tengok balik macam mana nak guna, dah boleh guna balik lah. Mungkin dah 3-4 sen tinggal subjek thermal tu terlupa sikit-sikit lah. Tapi it is not difficult. To use this psychometric chart is not difficult, tak susah. But the most important thing that we need to know, to use this psychometric chart, we must know at least 2 air properties. Nak gunakan psychometric chart, kena tahu sekurang-kurangnya 2 properties. Kalau tahu 2 properties, then kita boleh determine all the other properties. If you refer to this slide, for example, we have the temperature, dry bulb temperature and relative humidity. When we plot, we can determine the dry bulb temperature, dew point temperature. Kalau tarik ke kanan ni, kita boleh dapat humidity ratio or specific humidity or omega. If we follow a certain scale, macam ni specific volume, ini enthalpy, yang ini bulb temperature. So from basic psychometric, we have 4 main air conditioning processes plus 2 combined processes. Kita ada cooling, heating, humidifying and dehumidifying. And then if we have a line, ke kiri, dia ke kiri tapi dia ada slope, maksudnya ada angle lah, 10 degree ke 5 degree ke 45 degree ke, tak kisah, janji ada angle. As long as it is not 90 degree, then it is a combination of cooling and dehumidifying. Kalau di horizontal saja dia cooling, vertical saja dia horizontal ke kiri lah, ini vertical ke bawah, dia dehumidifying. Tapi kalau ada angle, then it is a combination of cooling and dehumidifying. Sebelah sini pun sama. Kalau dia vertical, humidifying. Kalau dia horizontal ke kanan, dia heating. Tapi kalau ada angle, it become heating and humidifying. So ini satu contoh psychometric chart lah. Alright. Sebelum tu kita tengok yang bawah lah. First kita ada line yang ini. Apa proses dia? 1 ke 2? Siapa-siapa boleh teka? Cooling and dehumidifying. Betul. Yang ni cooling and dehumidifying. Sebab normally bila involve cooling, dia bukannya simple cooling saja, dia akan ada water droplet lah, and it become cooling and dehumidifying. Sebab apa? Sebab cooling coil ni selalunya sangat sejuk. Kalau kita gunakan refrigerant, temperature dia minus. Kalau kita gunakan indirect expansion, menggunakan chill water, temperature dia pun 7, 8, 9, 10, which is sejuk lah compare to return air ni. So return air ni dia reach dia punya dew point temperature dan dia akan condense. So yang pertama betul. Nombor 2, daripada 3 ke 4 pun sama, cooling and dehumidifying. 1 dengan 2 ni, kalau kamu ingat lagi, ini adalah mixing. Sekejap lagi kita akan tengok lah mixing process. Dalam thermal dulu kamu belajar dalam mixing chamber. Yang ni kamu ada mixing, kamu ada cooling and dehumidifying. 4, 5 kita ada straight line ke kanan, so kita ada heating. So gambar-gambar ni is a psychometric processes, psychometric air processes. Nak achieve this process, kita kena ada mixing chamber,
cooling coil, heating coil. Okay. And then satu lagi kita tengok yang ni pula. Okay, kita ada cooling and dehumidifying. Lepas tu kita ada heating. 5-6 ni dia vertical upward ke atas. So kalau naik ke atas is humidifying. Okay, so itulah yang kita dah pernah belajar dulu dan apa yang kita nak apply sekarang lah. Basically ini apa yang kita apply sekarang. Okay. Right, so next kita tengok psychometric chart. Sampai slide 9 ni more or less benda-benda yang kita dah pernah jumpa dulu lah. Okay. Yang ni mungkin ada sikit tambahan on applied psychometric. Okay, first sekali kita ada psychometric chart pernah guna. Alright, so copy pun saya dah bagi yang company Heatcraft. So saya suggest kamu print out psychometric chart ni banyak-banyak lah. Okay, dalam IP unit, Imperial unit. Because why? Because later on kita nak buat exercise, kita nak cuba buat example yang dalam nota ni. Okay, so kita boleh gunakan chart yang kita dah print tu lah. Okay, so psychometric chart kita biasa pakai, tetapi additionally we also would like to use this sensible heat scale. Okay, so on this side we have sensible heat ratio. Okay, QS over QT. Okay, so as if you can see for those yang gunakan phone mungkin susah sikit kecil sangat tapi kalau kamu nampak scale ni kat sini, ini 1.0, 0.95, 0.9, 0.85. Okay, makin lama makin kecil, 0.55, 0.5, 0.45, 0.4, sampailah dia sambung pula ke sebelah sini 0.2. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu tengok sengat dia ni, dia ni scale dia horizontal. Okay, makin lama dia makin sengit, makin sengit. Kalau kamu tengok 0.4 ni dia lagi sengit. Okay, kalau tengok 0.2 dia lagi sengit. Lagi sengit tu maksudnya dia patutnya tadi 1.0 horizontal. Okay, dia makin turun lah. Okay, so actually this scale is pointing towards a so-called index point in this psychometric chart. Okay, so katalah kamu dah print nanti, kamu akan dapati semua scale-scale ni actually pointing towards this index point. Okay, so this dot ni is known as index point. Okay, mungkin dalam thermal dulu psychometric chart yang kamu gunakan dia tak ada dot. Okay, tapi index point, okay, index point dia punya properties dia adalah 24 degree C and 50% relative humidity. Okay, so kalau tak ada kita boleh plot sendiri lah. Okay, kalau dalam Imperial unit it is 75, sorry sekejap okay, betul 75 degree Fahrenheit, and then RH dia pun still sama lah, RH tak berubah, which is 50% RH. Okay, so scale-scale ni semua pointing towards index point. Okay, nanti kita akan tengok lah apa kepentingan dia, kenapa perlu tahu pasal sensible heat ratio dan juga index point ni. Okay, psychometric chart ni adalah air properties. Okay, properties udara yang ada dalam bilik kita. Tapi bila kita nak design aircon, kita design based on cooling load bilik tersebut. Kita nak ubah sifat udara tu
Okay, kita kena tahu berapa cooling load dalam bilik. So based on that cooling load, okay, kita matchkan antara cooling load bilik, okay, haba dalam bilik dengan property udara yang kita nak ubah. Okay, alright. So ada satu term baru kat sini, which is sensible heat ratio. Okay, satu term yang mungkin barulah bagi kamu. Okay, kita ada sensible heat ratio which is equal to QS over Q total. Okay, so next slide we have this sensible heat ratio. Okay, apa maksud dia? Okay, so sensible heat ratio means sensible heat gain, sensible heat gain over total heat gain. So this total heat gain is basically sensible heat plus latent heat. Okay, so QS bagi dengan QS plus QL, ataupun kita boleh tulis Q total is equal to sensible heat ratio. Okay, alright, tu one thing. Kita dah dengar lah sensible heat ratio. Tapi apa benda tu? Apa benda tu sensible heat? Apa benda tu latent heat? Okay, so dalam space, inside a space, we have two types of heat. Okay, dalam bilik contohnya, kita ada dua jenis haba lah. Okay, satu jenis haba yang kita boleh sense dia, kita boleh rasa dia. Okay, due to temperature difference. Okay, kita boleh rasa. Satu lagi heat, kita tak boleh rasa dia in term of dia punya temperature difference, sebab dia tak ada temperature difference. Tapi kita boleh rasa heat tu dalam bentuk bahang dia. Okay, saya gunakan satu contoh lah. Saya ada air panas. Okay, so air panas 100 darjah Celsius. Bilik saya aircon 20 darjah Celsius. Saya letak tangan kat sini, saya boleh rasa haba daripada air panas tu, sebab temperature difference. Okay, so itu sensible heat. Saya boleh sense. Latent heat pula, kalau saya buka botol ni, air panas tu pun wap dia keluar. Okay, temperature dia stay sama, 100 dengan 100. Okay, tapi kalau saya letak kat atas ni, okay, tangan saya kat atas ni, saya boleh rasa haba daripada wap, okay, due to the moisture. Okay, yang itu adalah latent heat. Okay, alright, itu satu contoh. Contoh yang lain, saya gunakan kita lah, orang sebagai satu contoh. Bilik kita aircon 20 darjah Celsius, badan kita 36.5 darjah Celsius. So ada temperature difference. So sebenarnya ada sensible heat daripada badan kita. Okay, tapi kalau kita letak tangan, kita tak rasa lah, tangan kita pun more or less around that temperature kan. So kita tak rasa lah benda tu. Okay, tapi ada haba dari badan kita yang kita pindahkan ke udara di dalam bilik. Okay, tu sensible heat. Another one is latent heat. Okay, kita bernafas. Okay, bila kita hembus nafas tu, sebenarnya angin yang kita hembus keluar tu, dia macam panas sikit daripada suhu di dalam bilik. Okay, alright, so benda tu adalah latent heat. Okay, so orang di dalam bilik, which is a part of cooling load, contribute to both sensible heat and also latent heat. Okay, boleh faham ke? Badan kita temperature panas, keluarkan haba, kita bernafas, kita ada ni lah, mengeluarkan haba tapi dalam bentuk latent heat. Kat Malaysia mungkin tak nampak sangat lah, tapi kalau kamu tengok EPL ke, tengok sports tak kisahlah sports apa pun, orang tu tercungap-cungap keluar, nampak asap keluar dari mulut dia kan. That one is basically latent heat lah. Okay, so sensible heat, latent heat ni actually load dalam bilik, jenis haba di dalam bilik. Kita
haba-haba dalam bilik ni, cooling load ni kita belum belajar lagi. Kita akan belajar dalam chapter 5. Okay, but for the time being, okay, we just accept that, okay, we know this is sensible heat, this is latent heat, okay, how to calculate sensible heat ratio. Okay, kalau nanti kita tengok satu contoh, okay, saya just bagi figure-figure. So for the time being, we just accept that figure first. Okay. Okay, ni next is admixture. Okay, admixture pun something yang kita pernah jumpa. Okay, kalau dalam thermal kita ada mixing chamber. Okay, A plus B. Okay, yang keluar akan ada satu S stream. Alright, so kalau dia adiabatic mixing, point C tu mesti di antara line that connect A and B. Okay, kalau dalam thermal tu dia kata adiabatic mixing keluar dekat tengah-tengah. Actually it is inaccurate. Inaccurate. Adiabatic mixing dia tak semestinya keluar dekat tengah-tengah between A and B. Okay, it depends on the amount of mixing. Okay, percentage of mixing. Kalau mixing 50% RA, 50% OA, then betul dia keluar dekat tengah-tengah. Tapi kalau ratio dia tak sama, okay, in this case OA is just 25%, so dia akan keluar, okay, in this case lebih dekat dengan A, sebab A ni portion dia lebih banyak compare to B. Okay, so A 75%, B 25%. Okay, alright. So dulu kamu pakai satu formula lah, M dot A bahagi M dot B sama dengan omega A tolak omega C bahagi omega C tolak omega A, something macam tu. Equation dia panjang. Okay, tapi sekarang kita just gunakan dia punya temperature ratio. Okay, so let's say OA is 25%. Okay, so kita ambil 95 Fahrenheit times 0.25. Okay, so we get this figure. Lepas tu udara ni pula 78 Fahrenheit times 0.75. So then we get this figure. Then we sum up, total up these two figure, kita dapat mixed air temperature, the dry bulb of mixed air temperature equal to 82.25 Fahrenheit. Okay, so kita tambah dua ni, kita dapat total berapa temperature dia. Okay, satu lagi wet bulb temperature pun sama juga. Okay, 78 Fahrenheit kali dengan 0.25, 65 Fahrenheit kali dengan 0.75. Jawapan tu kita tambah, kita dapat dia punya mixed air wet bulb temperature. Okay, dekat sini saya nak tunjuk macam mana kita nak plot point C tu. Kalau kita buat dua-dua sekali, kita dapatkan dry bulb dengan wet bulb of mixed air temperature ni. Okay, kita boleh plot terus point C dan kita dapat teruslah point C. Tapi kalau kita calculate dry bulb ini saja, okay, kita calculate dry bulb ini saja. So kita dah plot point A, kita dah plot point B, and then we made a straight line from A to B, okay, that connect both A and B. Lepas tu kita dapat 82.25 ni. Cari kat bawah ni, dekat scale of dry bulb temperature 82.25, and then we draw a straight vertical line. Dekat mana dia intersect with the straight line between A and B tu, so itu adalah point C kita. Okay, boleh tak? Boleh faham tak? Boleh sir. So ada dua cara lah, ada dua cara. Kalau kita nak calculate both dry bulb, wet bulb temperature of point C ni pun boleh. Dan kita plot je, ataupun kita cari satu saja dan kita buat dotted line lah. Tapi
Jangan silap kalau kita calculate dry bulb temperature, kena cari 82.25 kat sini. Kalau kita cari wet bulb temperature, wet bulb temperature punya mix air tu, kita kena tengok wet bulb punya scale lah, bukannya dry bulb punya scale. Okay. So ini garisan ni kamu ada nampak tadi dekat psychometric chart yang saya tunjuk belakang-belakang tadi tu. Okay. Ada 1 campur 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6, that kind of thing. Okay, next. Ini kita dah nak mula gunakan sensible heat ratio scale. Okay. Alright, dalam thermal engineering, saya tengok soalan dia bagi temperature, dia bagi flow rate, lepas tu dia suruh kira berapa QL ke Q in, Q out, that kind of thing. Ataupun dia bagi berapa Q in, Q out, dia suruh cari temperature yang keluar ke, whatever lah. Alright. So basically kamu ada 3 benda lah saya assume 3 benda lah, temperature, airflow, lepas tu dengan energy lah, heat tu. Okay, kalau kamu ingat thermal macam tu lah, dia bagi soalan, it's okay tu. Tapi kita sekarang ni, kita nak design aircon, 3 ni kita tak ada, dan 3 benda ni lah kita sendiri kena kira. Okay, nama pun macam design kan, so kita kena kira sendiri lah. Okay, so kalau kita nak design aircon 1 horsepower 9,000 BTU, okay, so kita design satu sistem yang boleh produce QL 9,000 BTU. Okay, in term of bilik space, kita boleh kira dia punya cooling load dia, berapa dia punya BTU. Okay, berapa supply air temperature yang kita nak supply, kita boleh dapat daripada psychometric analysis macam ni. Okay, berapa airflow yang kita kena hantar ke bilik tu, okay, kita boleh calculate menggunakan formula yang ini. Okay, so daripada psychometric analysis ni, okay, daripada psychometric analysis kita tahu berapa temperature yang kita nak hantar dan berapa airflow ataupun flow rate yang kita nak hantar. Okay, alright, so just imagine macam tu lah. Kalau dalam thermal tu dia bagi soalan, dia bagi data, kita kira. Sekarang ni kita kena buat analisis, nak tentukan berapa data kita tu. Okay, so first, nombor 11 ni tadi, slide 11 ni just a mixing process. Okay, saya assume semua dah okay. We move to slide 12, which is macam mana nak tentukan supply air temperature and supply airflow. Okay, alright, so let's say kita punya space tu QS dia 40,000 BTU, QL dia 10,000 BTU. Okay, so if we calculate the SHR, okay, dia sama dengan 0.8. Okay, mana datang 0.8 ni? 40,000 bahagi dengan 50,000. Okay, sebab QS bahagi Q total formula dia tadi 40,000 bagi 50,000 sama dengan 0.8 lah. Okay, so kita cari dekat sini, dekat sensible heat ratio scale ni 0.8. Okay, kita sambungkan dia daripada 0.8 ni pergi ke index point. Okay, so then what we draw is basically known as sensible heat ratio line. Okay, so this line is known as SHR line. Okay, so that's one thing. Okay, number 2, when we design ecosystem, we must know what is the indoor air conditions. Okay, berapa set point yang orang tu nak. Okay, so let's say dia dekat point A ni.
Okay, kita plot je. Okay, orang tu nak this temperature and this humidity. Ini point dia. Okay. So, kita ambil satu lagi pembaris, dua pembaris. Kita nak draw another line that is perpendicular to this SHR line. Okay. Kita nak lukis satu lagi garisan yang ke arah sana, tetapi garisan ni mesti perpendicular, selari sorry, bukan perpendicular, selari, sorry. Okay. Mesti selari. Okay, betul, selari. Mesti selari dengan SHR line. Okay, bukan perpendicular tapi selari. Okay. So this new line is known as supply condition line. Okay. So this one is known as supply condition line. Okay. So kita ada dua line lah, SHR line dengan supply condition line, SCL. Okay. Kalau kita nak supply udara pada set point kita yang ini, A, kita kena supply udara at a much or lower temperature than A. Okay. Kalau saya nak airconkan bilik saya 20 darjah Celsius, udara yang keluar dekat aircon saya tu mesti lagi kurang daripada 20 darjah Celsius. Okay. So itu kita kena ingat lah. Kalau saya nak set bilik saya 20 darjah Celsius, aircon yang keluar dekat, udara yang keluar kat aircon tu pun 20 darjah Celsius, bila dia sampai kat saya, suhu dia lebih tinggi daripada tu. Sebab udara yang keluar daripada aircon kita akan absorb heat yang ada di dalam bilik. Okay. Contohnya daripada badan saya, daripada lampu, daripada komputer kalau ada, apa-apa sajalah. Okay. So the key is our supply air temperature must be lower than our set point temperature. Okay. So kita ada supply condition line yang kita panggil dia SCL. So our SAT, supply air temperature, can be set at any point along this line. Boleh kat sini, 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 kat sini, kat sini, tak kisah. Asalkan sepanjang ataupun di atas SCL line tadi. Okay. So nanti kita akan tengok Okay, dalam slide berikutnya ni dia explain. Pertama sekali, draw a line from the index point to 0.8 of HSR scale. Sama je lah tadi saya kata buat garisan daripada sini ke sini. Dalam ni pula dia kata garisan ini ke sini. Okay. Dia itu saya lah sebab saya yang buat nota ni. Okay, tak apa. Sama je. Kita akan dapat line yang sama. Okay. Yang kedua, draw another line. Sorry saya confuse perpendicular dengan parallel. Okay. So the correct word is parallel lah, ataupun selari Okay. Step number 2, draw another line parallel to the SHR line from point A to 100% RH curve. Okay. Ataupun tak kisah, just buat satu line, lebih daripada tu pun tak apa. Okay, nombor 2. Nombor 3, kita nak tentukan supply air temperature. SAT kita tu berapa. Okay, tadi saya cakap boleh dekat mana-mana saja asalkan di atas garisan ni. Okay. And normally saya kalau subjek ni saya kata kita pilih pada 90% RH. Kalau in practice diorang pilih pada 93 hingga 95% RH. They don't have a specific value, tapi between 93 to 95. Okay. Kenapa diorang pilih 93 sampai 95? Sebab industri selalunya dia pakai cooling coil curve. Saya tak nak pakai cooling coil curve sebab nanti kamu akan jumpa psychometric chart yang ada bermacam-macam curve.
nanti confuse. So saya buang ataupun saya tak gunakan cat yang macam tu. Saya gunakan cat kosong tapi saya just set pada 90 RH. Okay. Boleh kalau saya nak 93, 95 boleh je. Tapi nak memudahkan sebab 90 RH ni ada curve dia. So saya pilih pada 90 RH. Okay, itu normally. Tapi sebenarnya dekat mana-mana pun boleh. Of course kalau dekat point ni temperature dia lebih tinggi, RH dia pun lebih rendah. Okay, point ni pun temperature lebih tinggi, RH lebih rendah. Okay, tak percaya kamu boleh tengok dalam psychometric chart lah. Okay, kalau ke kanan temperature makin tinggi, kalau ke bawah level line ni RH makin rendah. Okay, so based on temperature yang kita pilih tadi, based on temperature yang kita pilih, kita substitute dalam equation ni, so kita akan dapat berapa di required supply airflow. Okay. Alright, next. Menggunakan contoh yang tadi, iaitu yang ini. Point A saya, point B saya, point C saya. Okay. Lepas tu saya ada SHR sama dengan 0.8. Okay. Lepas tu daripada point A saya tarik satu lagi line, dapatkan SEL. Lepas tu saya pilih dekat 90% RH ni saya punya set point temperature, supply air temperature. So let's say bila saya plot kat sini, saya punya supply air temperature, saya tengok kat bawah 56.5 56.5 Fahrenheit. Okay, so if SAT at 90% RH is chosen, then SAT tu saya baca tadi kat bawah 56.5 Fahrenheit. Okay, so saya substitute dalam equation tadi untuk dapatkan supply airflow. So saya dapat supply airflow saya 1723 CFM. Okay, so 40,000 is QS, 0.075 is density, 0.24 is specific heat, CP, rho CP. 60 ni is unit conversion from BTU per hour to cubic feet per minute. Dan kita nak convert hour ke minute. Okay, so kena bahagi dengan 60. Okay, so ini set point saya 78 dan ini supply air temperature yang saya pilih tu lah daripada psychometric analysis yang berada di atas SEL line. Okay, so saya calculate dapat ni lah. So maksudnya untuk bilik saya tadi tu saya perlukan aircon sekian-sekian size. Saya perlukan aircon tu capable of producing supply air temperature of 56.5 Fahrenheit, dan saya kena install satu blower that is capable to deliver this amount of CFM. Okay. Alright, tu yang pertama. Nombor 2. Kalaulah saya tak nak pilih 56.5, saya nak suhu yang lebih tinggi. Okay. Maksudnya saya tak nak point ni tadi, tapi saya nak point ni. Contohnya point ni 60 Fahrenheit. Okay. Saya gunakan formula yang sama, tapi saya gantikan SAT dengan 60 Fahrenheit. Saya boleh calculate berapa supply airflow yang saya kena deliver. So in this case, the supply airflow is higher than the previous one. Okay. So lagi tinggi temperature yang saya supply, lagi banyak volume flow rate udara yang saya kena hantar. Okay. Sebab ingat aircon ni kita ada haba dan kita nak absorb haba.
bukan setakat temperature je kena sejuk, tapi kita kena hantar kadar alir tu, flow rate kena hantar juga. Okay. Ingat basic formula of ni Q M Cp delta T. M dot tu mass flow rate kan. Flow rate tu kena ada. Okay. Another case, saya nak 65. Substitute dengan 65, saya dapat flow rate yang lagi tinggi. Okay. So daripada sini kita boleh nampak there is a relation between SAT, supply air temperature, and supply air flow. Okay. So basically kalau ikut yang ini, higher SAT will require higher SAF lah. Tapi saya tulis lower SAT will require less SAF, which is betul juga, sama je dua statement tu. Okay. Tapi kalau ikutkan analisis ni, kita nampak lah, saya increase SAT, dia punya SAF pun akan increase. Okay, saya terangkan sikit fenomena dia. Katalah kita duduk dalam kereta, kita buka aircon yang set point dia ni ataupun suhu dia ni paling sejuk. Bila kita buka paling sejuk, blower kita hanya perlu buka satu saja, kita dah rasa sejuk. Okay. Suhu yang sejuk, flow rate yang rendah. Okay. Suhu yang sejuk, of course suhu yang rendah lah. Okay. Flow rate pun rendah. Tapi kalau saya adjust suhu ni tinggi sikit, mungkin saya tak rasa sejuk lah. Dengan blower nombor 1 tu tak cukup, saya kena buka blower nombor 2. Okay. Maksudnya increase dia punya flow rate lah. Kalau saya kurangkan lagi, naikkan suhu dia lagi, saya terasa tak cukup sejuk, saya akan increase blower pergi nombor 3 pula. Okay. So konsep dia macam tu lah. Okay. Tapi normally bila kita design aircon, kita ada satu set point temperature, kita ada satu supply airflow. Okay. Kalau sistem yang besar. Kalau sistem kecil, okay betul, kita ada banyak temperature, kita ada banyak airflow. Sebab apa? Sebab pengguna kita macam-macam jenis orang. Ada yang prefer suhu rendah, flow rate rendah. Ada yang prefer suhu tinggi, sederhana, flow rate sederhana. Ada yang prefer suhu tinggi, tak kisah, tapi dia nak rasa angin tu kuat, flow rate yang tinggi. Okay. Ataupun yang pelik-pelik sikit, dia nak sejuk, temperature nak rendah, okay, tapi flow rate nak tinggi. Boleh juga buka macam ni, suhu paling rendah, blower paling tinggi, tak ada masalah. Okay. So kadang-kadang aircon tu dia design untuk bagi flexibility lah kepada pengguna untuk set apa preference dia, walaupun dia sendiri pun tak tahu apa yang dia pulas apa semua tu. Okay. Tapi kita sebagai HVAC engineer, kita faham lah, oh kalau dia set macam ni, ini kena sepatutnya macam tu. Okay. Alright, so ada apa pertanyaan sebelum kita break sekejap? Banyak cerita Ada apa soalan? Boleh faham? Boleh follow? Boleh sir. Okey sir, okey. Boleh. Okay, sir. Alright. So dia lebih kurang macam tu lah. Jadi kita sekarang ni kita nak shift Kita nak shift daripada basic psychometric kepada applied psychometric. Okay. Kalau dulu kita belajar basic psychometric, data-data semua dia bagi, kita calculate dalam exam, dalam test. Okay. Sekarang ni data pun semua tak ada. Kita ada bilik, kita nak design aircon contohnya. Okay. Jadi kita pun buatlah psychometric analysis. Daripada situ kita dapat tahu berapa temperature yang sepatutnya kita supply, berapa banyak flow rate yang sepatutnya kita supply, that kind of thing lah. Okay. So kita break sekejap Kita break 4 minit sampai 9.30.
Baik. Boleh sambung? Boleh. Sekejap Apa ada kat sini? Muhammad Nur Azmi, boleh sambung tak? Muhammad Nur Azmi. Tak ada. Muhammad Fahmi. Boleh sir, boleh. Oh, ada. Okey, bagus. Okay, seorang lagi kita test Kita check tengok. Syafiq Fazil. Boleh saya, boleh. Okey. Alright. Okay, so tadi kita dah tengok lah Kita dah tengok macam mana roughly macam mana kita buat psychometric analysis, macam mana kita nak tentukan supply air flow supply air temperature, SAT tu. Okay, so kalau kamu go through kamu play satu psychometric chart, kamu follow daripada slide 11 ni, nanti kamu try buat balik, tengok dapat tak point-point ni. Okay, try kira dapat tak temperature ni. Okay, lepas tu kamu buat SHR line, buat SCL line. Okay, dan last kali pilihlah point dia, tengok dapat tak 56.5 dengan 1723 CFM. Okay, kamu try buat sendiri, kamu tengok. Kamu takkan dapat sama lah, dia mungkin lari sikit. Okay, sebab apa? Sebab susah lah nak dapat sama Kadang-kadang garisan kita tebal dan nipis ada beza. Kalau garisan kamu tebal sangat, bacaan kamu pun lari sikit. Okay, kamu nak buat parallel line antara ni dengan ni. Okay, kena parallel. Tapi kalau dia naik sikit, terturun sikit, pun dah lari bacaan dia. Okay, so masa test saya tak pernah tengok jawapan dia. Saya tengok step. Okay, kalau lari sikit-sikit, jawapan tu memang perkara biasa lah. Okay, sebab kita sketch kita plot dalam psychometric chart tu, nilai dia lain-lain. Sama macam dalam thermal dulu lah. Kalau kamu test ataupun exam, kamu boleh pakai psychometric chart, jawapan kamu pun semua akan lain-lain. Tak macam kamu pakai formula. Kalau kamu pakai formula, sepatutnya semua jawapan yang sama lah. Alright, so kamu boleh try, kamu tengoklah dapat tak more or less jawapan yang lebih kurang. Okay, so saya proceed sikit lagi. Kita nak discuss lagi 2 slide mungkin 2 slide je. Okay, kita discuss 2 slide, lepas tu tengok yang lain-lain lah. Okay, so apa yang kita buat, basically A plus B ni is mixing. Okay, A campur dengan B. A kat sini, return air ni, B kat sini, outside air ataupun kadang-kadang kita panggil fresh air. Okay, benda yang sama lah Kadang-kadang kamu pergi dekat setengah bangunan, dia tulis OA, outside air. Ada setengah bangunan dia tulis FA, fresh air, sama je. Okay, outside air tu kita gunakan sebagai fresh air. Okay, so dia mixing. Lepas mixing ni, dia bercampur ni, dia keluar jadi C lah. Saya boleh kata betul-betul sebelum filter tu, condition dia sebagai mixed air. Okay, temperature lain, humidity pun lain. Kalau kita calculate ataupun cari wet bulb temperature dia pun lain. Okay, so bila dia, ini kita dah plot tadi A, B dan C. Lepas tu nombor 2 kita plot SHR line. Kita garis SHR line. Lepas tu kita garis SCL line sampai hujung. Lebih pun tak apa. Selepas itu kita pilih point D kita, SAT kita, iaitu pada 90% RH. Kat sini katakan. Okay, selepas kita dah pilih point D tu, kita boleh buat garisan daripada C ke D. Yang warna merah ni,
Kita buat garisan dan kita buatlah anak panah daripada C pergi ke D. Okay. Dalam yang saya sketch ni saya tak buat anak panah. Sepatutnya saya kena buat anak panah A pergi ke sana, B pergi ke sana. Bila orang tengok, oh okey, ini maksudnya mixing. Jadi C pergi ke sana, oh ini cooling and dehumidifying. Daripada C pergi ke D. Okay. Kalau dalam issue saya, bermaksud daripada C ada proses cooling dan ada dehumidifying, dan udara tu akan jadi udara D. Okay. C akan jadi D. Okey. D ni pula akan pergi ke A. Tapi ini bukan air conditioning processes. Okay. Tapi D pergi ke A ni berlaku di dalam bilik kita. Okay. This process, heat absorption process, take place inside our room or our space. Okay. So supply air at this condition, D will enter the space, absorb heat in term of sensible and latent. Okay, dia absorb dua-dua heat, sensible heat dan latent heat, dan dia akan stabilize di dalam bilik. Okay, so dia akan stabilize as di set point. Okay, kalau design, kita baru design, kita panggil dia indoor air design condition, IADC, ataupun room air. Okay, macam saya kata lah, kita nak set 20, dia akan masuk lagi rendah daripada 20. Biasanya dia akan masuk 13 lah contohnya. Okay, 13 tu dia akan absorb heat dan dia akan jadi 20. Udara yang 20 ni pula, dia akan return balik pergi ke AHU ataupun aircon kita. Okay, untuk diproses semula. Okay, patah balik, dia campur lagi dengan fresh air, lepas tu dia di mix air, dia sejuk balik, lepas tu dia masuk balik bilik. Okay, so proses ni dia berulang-ulang. Okay, sepanjang kita on aircon tu, proses ni berulang-ulang. Okay, so A, B ni mixing, jadi C ke D is cooling, D ke A bukannya heating and humidifying. Ingat kan line daripada, kalau ke kanan dan ada angle kan dia heating and humidifying kan, tapi dia bukan. Instead, it is a heat absorption process inside the room or the space. Okay, so saya gunakan contoh tadi. Saya supply udara saya pada 56.5 Fahrenheit. Okay, dia absorb sensible heat, benda-benda yang panas. So temperature dia pun akan jadi 78. 78 ni adalah design condition untuk bilik saya, iaitu point A tadi, yang mula-mula tadi, slide nombor 11. Okay, lepas tu dia masuk pada 90 RH. Okay, dalam keadaan lembab. Dia masuk dalam keadaan lembab, dia absorb heat dalam bentuk latent heat. Okay, so dia akan jadi kurang lembab. Okay, so daripada 90 RH dia akan jadi 50% RH. Okay, in this case lah yang kita design ni. Okay, so sebab itu daripada D ni jadi A. Dan nak daripada D ke A, dia mesti melalui proses yang line dia, garisan dia tu sama macam SHR punya line. Itulah hubung kait antara air properties dengan cooling load, sensible heat ratio gitu. Okay, so, macam itulah ini common issue, typical issue yang saya kata dulu, issue yang kita boleh order, manufacturer hantar je lah, bukannya yang special order, bukan custom, yang on the shelf kita boleh pergi order dan dapat dengan cepat lah. Okay, so A, B, C jadi D, D masuk bilik, stabilize, benda yang sama akan return, dia akan jadi return air. So return air, room air, indoor air design condition, ataupun satu lagi kita panggil set point, temperature, semuanya refer kepada benda yang sama.
Okay. Sebab bila dia jadi, kita design, lepas tu bila kita operate dia jadi room air lah, ataupun kita set temperature jadi set point, dan udara yang sama akan return. Okay. So dia berulang-ulang macam tu lah. Kalau dia tak berulang macam tu, dia sekali je masuk, kita on, hembus masuk, dah habis, static, berhenti. Macam mana nak sejuk kan? Dia kena continuous. Okay. Dari the absorb heat, dia patah balik. Okay. Dia jadi lagi sejuk. Dia masuk dalam keadaan yang lagi sejuk ni, absorb heat lagi, patah balik. Macam tu lah. So haba dalam bilik ni sebenarnya kita buang dekat sini. Return air ni dia carry haba, dia transfer haba tu ke cooling coil, dia jadi sejuk, dia masuk bilik lagi, dia serap lagi haba, dia patah lagi balik. Macam tu lah proses dia. Okay, ini air issue air issue yang biasalah, typical air issue. Ini FCU ataupun kita punya split unit yang biasa. Split unit kita yang biasa tak ada berlaku mixing proses, tak ada fresh air intake, dia just recycle udara yang sama. Okay. Udara masuk daripada aircon pergi ke bilik, serap haba, patah balik, return, masuk dekat bahagian atas indoor unit kita tu. Okay. Lepas tu dia sejukkan lagi dengan cooling coil, masuk balik. So dia pusing macam tu je, recycle macam tu saja. Okay. So daripada A jadi D. Okay. Daripada A jadi D. Okay. Kalau kita tengok line ni, ini adalah cooling and dehumidifying. Okay. Dekat mana dia berlaku ni? Dekat cooling coil. Lepas tu pula D masuk bilik jadi A, berlaku di atas garisan yang sama. B jadi A. Okay. Tengok betul-betul, tengok betul-betul. Kalau tadi ada mixing, C jadi D, ini cooling coil. E jadi A, ini di dalam bilik. Tapi kalau tak ada mixing, A jadi D, D jadi A, di atas garisan yang sama. Sepatutnya saya kena buat satu garisan anak panah ke sana dan ke sana, menunjukkan cooling process dan juga heat absorption process inside the space occur on the same line, berlaku di atas garisan yang sama. Okay, so ini issue, yang ini FCU lah, ataupun sistem-sistem kecil macam BRB yang tak ada fresh air intake. Dia just recycle balik je. Okay, udara sejuk masuk dalam bilik, serap haba, patah balik. Lepas tu lalu cooling coil, dia jadi sejuk balik. Proses yang berulang-ulang. Okay, kalau kamu pernah naik kereta, kalau kamu pernah naik kereta, kamu mungkin akan perasan satu butang ni lah. Kalau kita turn on kan ni, butang ni, bermaksud udara dalam bilik, dalam kereta kita tu dia circulate balik je. Okay, recycle, kita semula. Dia dah jadi konsep macam ni tadi. Okay, just recycle. Tapi kalau kita onkan dia ni, maksudnya udara luar masuk dalam kereta, okay, dia konsep dia jadi macam ni, ada fresh air intake yang masuk. Okay, fresh air intake campur dengan return air, dia akan sejuk. Kalau kita lalu kawasan yang orang tengah bakar sampah, tiba-tiba terbawa asap, sebab itulah, sebab dia masuk melalui fresh air intake. Okay, so cooling coil dia sama. Dalam kereta cooling coil dia sama. So kalau kita recycle, udara kita akan rasa sejuk. Kalau kita tak recycle, ambil fresh air intake, kamu akan rasa dia kurang sejuk sikit. Sebab ada tambahan beban lah, tambahan beban ataupun extra additional cooling required for that fresh air tu.
Okay, so untuk hari ni dah habis Yang ini saya tak sambung Kalau nak sambung ni better start next lesson sampai habis tak boleh berhenti tengah jalan kalau dah start. Ini gambar yang kita tengok tadi ni sama je semua. Tapi gambar ni proper sikit. Yang bagusnya dia ada anak panah. Okay, 1 dan 2 pergi ke 3. Kalau saya tadi C lah, A, B jadi C, C jadi D, D jadi A. D jadi A ni is dalam bilik lah. Okay, A, B, C, D dalam A issue, iaitu ni D, A dalam bilik. Okay, kalau kamu notice yang last sekali P jadi A ni, dia mesti selari dengan decibel heat ratio punya line. Okay, cuma dalam kes kita saya plotkan SHR line tu kat bawah sikit lah, nampak macam parallel. Tapi ni dia just buat macam parallel, tapi understood benda tu kena parallel. Okay, yang ini pun sama. The final process 5 to 1 tu mesti parallel dengan SHR. Dia pakai SHR sensible heat factor. Dia punya term sensible heat ratio. Okay, jadi ikut company lah. Kalau macam Daikin dia pakai sensible heat factor. Tapi actually benda yang sama je. Okay, so itu saja. Saya rasa ada sikit masa lagi. Siapa-siapa yang dah ada psychometric chart boleh try buat. Kita tak ada tutorial. Kelas hari Khamis tu actually reserve untuk makmal, tapi kita tak ada makmal juga. Kita just ada discussion, kita ada talk, kita ada visit. So at the beginning ni memang tak ada lagi lah. Selalunya kelas hari Khamis tu saya gunakan untuk lecture dulu. Okay, towards the end nanti baru kita adalah discussion apa semua, ataupun talk daripada pihak luar. Visit dah tak ada dah sebab COVID kita tak buat visit lah. Okay, so sebelum kita stop, ada soalan? Apa tadi Muhammad Nur Azmi bin Saleh. Okey, dah ada Ada apa soalan? Tak ada Alright. Okay, Fred Niki. Tak ada Practical macam mana? Okay. Okay, alright. So next, apa nak tanya esok last day okay. Muhammad Hasbullah. Muhammad Hasbullah ada tak ada? Alright, so itu saja So dia kata kat anda sir. Okay. Alright, itu saja untuk hari ni, itu saja. So kamu boleh left ni Google Meet ni. Ada masa, kalau saya advise kamu try buat yang tadi tu, psychometric analysis tadi tu. Okay, siapa yang nak tanya soalan boleh tunggu orang yang live, boleh tanya saya, tak ada masalah. Okay.
Thank you, sir. Assalamualaikum, sir. Salam ya. Saya nak tanya. Okey. Yang ini saya nak minta sir ulang balik lah. Kan tadi sir cakap SHR line tadi kan. Saya Okey. kata kat 0.8 tu, and then untuk yang next punya proses step buat line AD kan yang parallel to SHR line tu kan. Betul. Lepas tu macam mana kita nak tahu yang dia punya, kan kalau tengok ada gap antara A dengan SHR line tu kan, macam mana kita nak tahu dia punya takat mana yang kita nak buat tu? Gap dia ni. Okey, gap ni dia sebenarnya bukan gap ni, dia bergantung sebab SHR line ni daripada sebelah color yang sebelah sini ni pergi ke index point kita. Okey. Yang satu line lagi pula daripada set point kita daripada A Okey. pergi ke sana. Sebab tu nampak macam ada gap. Okey. Contohnya saya punya point A dekat sini katakan. Atas sikit. So saya akan buat satu lagi garisan yang parallel yang kat sini lah. Oh, okey, Nampak faham. gap, nampak gap macam besar kan? Ha. Tapi sebenarnya dia bukan gap, tapi Sebab supply kita nak- condition line. Sebab kita nak parallelkan dengan SHR line tu macam tu. Betul. Dan Okey, kita, faham. kita parallel daripada point A tu pergi ke kiri dia. Okey, faham. Okey, Dan dua- Maksudnya Ada kes tau. Ah. Ada kes yang point A dia sama juga dengan index point. SHR. Oh, TS point. Point A dia, set point untuk bilik tu sama dengan index point. Okey, so kalau macam tu just tarik je lah. Tarik lah sampai ujung. Okey. Kalau nampak macam ada satu line yang panjang lah kan. So, Ah, ah. maksud Tapi saya kena- index point tu macam mana tu? Index point, maksud saya index point. Index point yang ini. Sekejap yang ini. Dia Yang memang dah ada bagi. yang ini. Oh, okey. Index point ni, properties dia ada saya nyatakan dalam ni. Kalau kamu tengok nota, index point 75 Fahrenheit, dry bulb dengan 50% RH. Kalau dalam SI unit 24 darjah Celsius dengan 50% RH. Tapi kalau kamu buka psychometric chart yang thermal dulu, memang dia tak ada ni. Tak ada. Dia tak tunjuk ni. Tapi kamu kena tahulah dia kat mana. So kamu plot je lah kat situ. Okey, sir. Terima kasih. Alright. Sir, ada lagi satu sir. Contoh okey, kata kalau soalan tanya, sebab saya ada jumpa and saya confused. Usually dia akan sebut 1 ATM. Maknanya 101.35 kPa kan? Betul. Okay. So kalau kata soalan tu dia bagi 0.1 ATM, maknanya saya kena kira balik in terms of 0.1 ATM tu ke sir? Okay. Saya faham apa kamu tanya. Okay. Maksudnya pada atmospheric pressure yang berlainan lah. Sebab yang saya faham kalau 1 ATM dia standard lah. Kalau dia tulis 0.1 ATM saya dah jadi confused. Oh, tak boleh tu. Mana boleh, 0.1 ATM very low, sangat rendah. Maknanya soalan tu salah lah kan? Soalan tu kurang tepat lah. Dia boleh. Maksudnya katalah kamu jawab soalan thermal ke dalam exam, dia boleh, dia bagi trick kat kamu lah, nak tengok kamu faham ke tak. Oh. In term of kira boleh kira, tapi in term of practical memang tak practical langsung lah macam tu. So maknanya kalau saya jumpa benda tu dalam lab assessment, sebab saya kena waktu diploma dulu, so saya jadi macam saya follow je lah. Since dia tulis 0.1 ATM saya follow je. Kamu dapat kat mana 0.1 ATM tu? Dekat pressure sensor, dia ni barometer dia. Dekat yes, dekat barometer tu. Oh, mungkin kurang tepat kot ataupun tak calibrate ke. Oh, okay. So should be standard dia akan terus tulis 1 ATM lah sir. Betul, sebab kita memang dealing banyak dengan aircon kita, udara kita ni semuanya mostly 1 ATM. Kalau kita pergi naik Gunung Kinabalu, yalah pressure dia lain sikit kan. Tapi
Memang ada pun, mungkin ada dekat atas gunung, ada resort, ada hotel yang nak pasang aircon kan. Faham. Tapi pressure, itu pressure tak lari jauh pun. Boleh je pakai aircon yang sama. So kalau kata soalan bagi contoh yang dia bagi tricky, dia jadi macam 1.1 ATM. So saya kena follow 1.1 ATM tu lah. Betul. Okay, faham. Saya tengok soalan final kan, biasalah kat universiti ni kadang-kadang dia ubah nilai. Benda tu tak logik sebenarnya, tapi in term of nak uji student dia faham ke tak kan. Okay. Dia ikut ke tak, boleh lah kan. Sajalah nak trik-trik macam tu. Noted sir. Thank you sir. Okay, alright. Dia macam ni tau. Kadang-kadang kan saya tengok solution, kamu nak kira berapa heat transfer, berapa surface temperature, contohnya dekat permukaan lah. Kira surface temperature 2000 darjah Celsius. In practice kamu imagine ada ke surface temperature yang sampai 2000 darjah? Tak ada. Macam tu lah. Boleh kira tapi in practice tak ada lah. Kan kamu ada thermal resistant kan, kamu ada pipe contohnya, dalam pipe tu ada steam yang panas, kalkulate 2000, memang boleh lah kira, tapi in practice orang tak allow benda tu berlaku lah. Tak logik lah. Okay, alright. Thank you sir. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, hello, siapa tadi? Saya semua. Ya, Hasbullah, okay. Terima kasih sir. Bukan nak tanya soalan, kan tanya soalan. Tak. Nak dengar je. Okay, alright. Okay dah, yang lain tak nak live? Okay sir, terima kasih sir. Assalamualaikum. Okay, sama. Thank you. Alright, Thank you sir. okay. Terima kasih. Okay, alright. Sama.